Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ni saya akan sharekan dengan korang semua satu surah yang menjadi satu penguat kepada saya setiap kali saya ditimpa satu musibah ataupun ketika mana dalam keadaan saya takut jika musibah menimpa dalam kehidupan saya. Okey, surah ni adalah surah yang insya-Allah saya rasa paling common pun kalau kita ni bukan hafizah. Hafizah ni maksudnya penghafal Al-Quran lah. Biasanya kita bagi terms hafiz dengan hafizah ni kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran 30 juzuk lah. Kita hafiz tu maksudnya yang memelihara, yang memelihara lah. Kalau Allah Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara. So kalau nama orang tu Hafiz, maksudnya kita panggil dia sepemelihara lah. So memelihara apa biasanya Hafiz ni kan? Memelihara Al-Quran lah. Daripada segi kita panggil orang yang hafal Quran tu Hafiz atau Hafizah. Kalau Hafizah ni perempuan, Hafiz ni lelaki lah. Tapi tak ada masalah pun nak bagi nama anak tu Hafiz ke Hafizah. Tak mestilah anak tu nak kena hafal Quran. Okay, so bila saya nak sharekan dengan korang ni, bila surah ni kalau kita bukan Hafiz atau Hafizah, kita manusia biasa pun kita akan hafal surah ni. Cuba teka surah apa. Dia di antara 3 kul. 3 kul ni semua orang hafal kan. Daripada kita seorang dah kita hafal. Tapi satu benda yang sangat best adalah kalau kita memahami maksud di sebalik surah 3 kul ni, sebenarnya dia adalah satu pengharapan seorang manusia yang sangat lemah, yang tidak mampu, dan dia bergantung kepada siapa? Dia bergantung yang maha kuat, iaitu kepada Allah SWT. Kalau kita tengok manusia ni, sifat dia sangat lemah. Manusia ni, contoh kelemahan manusia, dia tahu tak apa yang bakal berlaku? Dia tak tahu. Contoh, dia nak ambil satu pekerjaan kan, dia tak tahu, mungkin pekerjaan tu dia minat dan dia suka. Rupa-rupanya bila dah start kerja, rupanya kerja tu tak kena dengan jiwa dia. Ataupun bila dia start dengan pekerjaan tu, rupanya dengan kerja tu dia banyak buat kesilapan. Ataupun contoh, kita ambil contoh orang kahwin kan, dia nak berkahwin, lepas tu ada 2 atau 3 pasangan yang dia tengah fikir-fikirkan nak kahwin dengan A ke B ke C kan. Dia pun fikirlah A ni mungkin lagi baik daripada B, B mungkin lebih baik daripada C. Tapi sebenarnya yang betul-betul mengetahui tu kan Allah. Tapi nak buat pilihan tu pun tak reti, sebab manusia ni dia punya kehebatan sangatlah terbatas. Contoh lain saya boleh bagi, contohnya kita exam bila mana kita nak exam, kita study kan semua subjek yang cikgu telah berikan. Kita study tapi kita pun tak tahu daripada semua subjek yang kita study tu which one ada weightage ataupun keberatan yang sangat berat. Boleh jadi kita fokus subtopic 1 and 2, rupa-rupanya subtopic 3 kita baca tapi 80% of the soalan daripada subtopic 3. So manusia ni dia ada banyak kelemahan. Sebab itulah bila mana manusia ni lemah tetapi dia bergantung kepada manusia juga, rugilah. Ibarat tak ada ibarat lah, maksudnya macam lawak lah kalau lemah bergantung dekat lemah, maka dua-dua akan saling menghancurkan. Sebab tu dalam surah 3 kul ni, kalau betul-betul kita fahami maksud dia, sebenarnya dia mengajarkan kita supaya bergantung kepada Allah SWT. Allah ni tidak ada kelemahan. Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat yang lemah. Jadi sepatutnya manusia bergantung kepada Allah secara total. Tetapi apa yang terjadi kepada manusia bila mana ditimpa masalah, bila mana dia takut dan risau, mula-mula sekali dia meletakkan pergantungan itu kepada manusia. Walhal manusia pun lemah, jadi dia rugi. So hari ni saya nak sharekan dengan korang surah Al-Falaq. Cool. Okay, jom. Siapa yang hafal surah ni? InsyaAllah semua hafal. Jom kita bacakan sama-sama. Jadi saya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Okey, kalau bacaan saya tak okey kan, sebab pendengar saya ni ada Ustazah Yasmin, mak kau turun nada. Cik, kalau saya baca tak okey, boleh PM tepi. Okey, baiklah. Bila kita berkata mengenai surah Al-Falaq, saya tak akan ambil semua. Tapi Al-Falaq ni sebenarnya dia adalah satu surah di mana bila mana kita meletakkan pergantungan kepada Allah supaya memelihara kita daripada segala kejahatan eksternal. Okey, kita tengok ayat dia, Al-Falaq. Katakanlah dekat dalam surah ni, ayat pertama dia adalah satu ayat perintah. Allah kata, katakanlah
aku berlindung kepada, saya tengok maksud dia supaya lebih tepat. Dalam surah dekat sini Allah kata, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Okey. Kalau kita tengok dekat sini aku katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Okey, saya tak akan go through semua ayat ni kan. Nanti dia jadi lama pula lah sharing kita ni kan. Tapi kalau ada dekat sini yang berminat nak join usrah, tapi untuk perempuan sajalah. Tapi kalau lelaki ada anak, nanti saya akan ketengahkan ataupun saya akan paskan nombor ni, nombor pada brothers lah. Okey, kepada sister yang teringin nak ada usrah tapi tak pernah ada chance untuk usrah, boleh PM saya kan. InsyaAllah kita akan cuba susunkan mengikut kapasiti yang kami ada, mudah-mudahan. Okey, kalau dekat sini Allah menyuruh kita supaya meminta perlindungan kepada dia. Dan pada ayat kedua Allah kata daripada apa? Daripada kejahatan segala makhluk. Okey kawan-kawan, bila mana kita ada masalah kan, contohnya masalah yang menimpa saya baru-baru ni adalah saya bawa Grab. Ketika saya bawa Grab tu ada incoming call masuk. Sebab telefon saya ni adalah telefon milik ayah saya. Jadi telefon lama saya dah rosak. Jadi ayah saya bagi phone dia. Ayah saya masa tu beli phone baru. So bila saya gunakan phone ayah saya ni, saya tak update banyak nombor orang kan. So bila ada incoming call masuk, kebanyakannya saya bukan ignore, saya akan accept. Sedangkan risiko dia kalau kita ambil menjawab nombor telefon yang kita tak kenali, kita risau kita terambil spam ataupun spam pula. Scammer kan. Sebab dulu saya ada seorang customer, dia ni adalah bahagian IT lah, specialization dia. Dia bagi tahu kawan dia pernah hilang 40,000 sebab accept call daripada unknown. Sebab dia kata bila kita accept call daripada unknown number and turn to be dia adalah scammer, dia boleh ambil semua kita punya data. Dia boleh tahu pekerjaan kita, dia boleh tahu password bank kita. So benda tu macam dia kata to be best adalah dia kata jangan angkat ke orang tak kenalan. Jadi saya ambil lah, tengah-tengah saya bawa Grab ni ada incoming call, saya angkat kan. Saya angkat, lepas tu tiba-tiba dia terus hang up. Lepas tu saya macam tak tahulah dia tersilap call kan. Dia call 2-3 kali kan. Saya macam dah tak sedar hati, saya rasa ini macam lain macam kan. Tapi waktu tu saya tengah bawa Grab. Kalau saya tengah bawa Grab, takkanlah saya nak hentikan kan. Kalau waktu tu sepatutnya bila kita tahu kemungkinan dia scam, apa kita buat kan. Waktu tu saya boleh transferkan duit saya kat kawan kan. Sebab saya risau kalau perkara tu berlaku pada saya. Saya tak tahu kan, jadi saya macam nak usaha je lah kan. Tapi ketika saya tengah bawa Grab, manalah boleh saya nak berhenti kereta dan nak buat transfer online banking kan. Lepas tu saya hanya satu je saya fikir. Saya baca dah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Saya mengulangi doa ayat Quran ni berkali-kali. Yang mana saya tahu maksud dia adalah, katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh daripada kejahatan segala makhluk. Kawan-kawan, Allah adalah pencipta kita dan Allah lebih berkuasa daripada makhluk. Kerana semua makhluk tidak akan mampu melakukan kejahatan kepada kita melainkan illa biiznillah, dengan izin Allah. Contoh, ada orang cuba nak sihir kita kan. Sihir ni kan perkara yang wujud kan. So dia sihir kita, dia hantarlah nama kita kan. Tetapi dia hanya boleh menyihir melainkan Allah mengizinkan dia. Sama juga kalau Allah tak izinkan suatu keburukan tu berlaku pada kita, maka dia tidak akan berlaku. Kadang-kadang kita tengok dekat sekolah ada orang kena food poisoning, tapi daripada contoh dekat sekolah tu ada 500 orang. Kenapa tak semua orang makan makanan yang sama semua sekali kena food poisoning? Kadang-kadang mungkin 10 orang je yang sakit perut teruk-teruk kan. Ada orang simptom dia mild je, ada orang tak ada simptom langsung kan. Itu antara teori saya lah yang menunjukkan bahawa kenapa kalau semua orang makan makanan yang sama, tak semua orang sakit perut kan. Mungkin ada orang makan lambat, orang makan cepat, mungkin juga kan. Tapi poin saya nak kata adalah sebab bila mana musibah tu nak berlaku, dia mesti melalui pintu keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga bila mana kita ditimpa masalah, contoh kan, korang gerak malam-malam. Korang memang tak nak gerak malam-malam, tapi malam je waktu yang korang ada kan. Korang terpaksa keluar rumah. Contohnya ada emergency yang berlaku kan. Bila kita korang keluar rumah, dekat luar rumah apa kejahatan yang ada? Beritahu kat saya. Sekarang ni kan macam kes kan, kes orang rogol kan. Kan kalau korang follow dengan apa yang berlaku dekat Malaysia kan, keadaan umat sangat menyedihkan kan. Baru-baru ni ada seorang budak kena rogol dengan 4 penghantar makanan. You will be surprised to know that penghantar makanan tu usia dia 22, 20, 16, 17. Dia macam kalau zaman dulu kita fikir perogol ni dah daripada umur 30 tahun, 40 tahun kan. Kita tengok sekarang teens, budak remaja menjadi perogol. So kita duk fikir apa jadi masa depan kita kan. Kalau anak-anak kecil pun sudah menjadi perogol. Dulu tahun lepas kan, kisah budak 6 tahun merogol anak pengasuh kan. Anak pengasuh merogol budak tadika.
So kita rasa macam usia progres semakin lama semakin muda kan. Jadi kita rasa macam takut kan. So bila kita keluar daripada rumah malam-malam gelap, kita bukan keluar suka-suka, bukan keluar suka-suka nak berjimba kan. Itu lain cerita kan. Ini keluar kerana satu urusan yang kita terpaksa keluar. Nak pula kita keluar waktu tu jalan gelap. Lepas tu kawasan tu pula lah kawasan terkenal dengan kawasan orang mencuri kan. Kita nak keluar tu kita kan takut kan, tapi kita terpaksa nak keluar. Ingatlah surah ni. Dalam surah ni Allah perintahkan kepada kita, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yang menguasai qul a'udzu bil falaq min syarri ma, daripada segala kejahatan makhluk kan. So nak katanya adalah makhluk ni tak akan berkuasa melainkan Allah memberikan keizinan kepadanya. Okey, mungkin orang cakap lah, boleh percaya ke benda ni? Okey, make it simple macam ni lah. Untuk seorang manusia tu lahir ke atas muka bumi ni, dia perlukan apa? Dia perlukan mak dia mengandung kan. Untuk mak dia boleh mengandung, bukankah mak dia perlunya sperm daripada ayah dan ovum daripada mak kan. So berlakunya proses persenyawaan dan akhirnya lahirlah seorang budak ataupun seorang bayi kan. Dan boleh ke seorang bayi tu lahir tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala? Memang tak boleh kan. Sebab Allah yang memberikan nyawa dan memberikan kehidupan. Kalaulah makhluk itu tercipta dekat atas muka bumi ini dengan izin Allah, maka makhluk ni lemah lah sebenarnya kan. Jadi untuk dia boleh buat satu kejahatan tu, nak tak nak memang dia kena lalu pintu Allah dulu, iaitu pencipta dia kena mengizinkan dia untuk dia berbuat sesuatu, barulah boleh berlakunya perkara itu ataupun tidak. Jadi kan bila mana kita terpaksa jalan gelap-gelap, jangan takut kan. Sebab kita kan ada Allah. So kalau kita bergantung kepada Allah, itu adalah pergantungan yang paling terbaik sekali. So waktu saya tengah bawa kereta tu, saya macam risau sangat. Saya pun cakaplah dengan Allah, ya Allah, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Saya ulang-ulang surah tu dengan satu perasaan, ya Allah, kepada Engkau je aku berlindung. Kau je yang boleh pelihara aku daripada kejahatan makhluk tu. Sebab makhluk tu pun Kau cipta kan. So tak ada benda yang mustahil di mata Allah. So bila saya dah pergi tu, saya rasa macam bila saya cek duit saya, alhamdulillah tak berlakulah kecurian tu. Saya tak pastilah sama ada benda tu disebabkan oleh doa saya ataupun memang Allah telah takdirkan. Allah takdirkan juga lah, of course lah kan. Saya tidak pasti sama ada ia disebabkan oleh doa saya ataupun bukan sebab doa saya lah. Tetapi sebagai seorang hamba, kita bersangka baik kan. Sebab Allah tu kan sifat dia Al-Mujib, As-Sami. Al-Mujib yang maha mengabulkan permintaan, As-Sami yang maha mendengar. Lepas tu malam tu pula, saya dengan kawan-kawan saya tengah lepas solat, kita orang duduk untuk baca kat rumah kita orang, baca selepas solat jemaah, kita orang baca mak surat sama-sama kan. Tengah-tengah baca mak surat tu, tiba-tiba ada lebah kot lebah ke bukan lebah kot, serangga yang macam bahaya lah. Sebab ada seorang kawan rumah kita orang ni, dia kena sengat lebah, duduk baca mak surat, lebah sengat dia kan, out of nowhere. So tengah-tengah duduk tu, datanglah satu serangga ni. Jadi kami memang takut lah. Saya pun takut, walaupun saya ni mungkin berbadan besar dan bersuara kuat, saya ni takutlah dengan perkara yang kecil tu kan. Dan waktu tu semua orang dah kelang kabut lah, tak tahu nak buat apa kan. Waktu tu yang saya baca adalah qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Dan dia bukan sekadar baca. Ayat Quran ni tak ada magic Sebenarnya magic tu bukan pada alunan ayat Quran tu, tetapi magic tu bila mana kita faham maksud di sebalik ayat tu kan. Sebab ayat tu beritahu kat kita adalah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, daripada Tuhan yang menguasai subuh, daripada kejahatan segala makhluk. So ayat tu aka kita kata, oh Allah, I seek protection from you. Ya Allah, peliharalah aku daripada kejahatan makhlukmu kan. Serangga tu pun makhluk ciptaan Allah kan. Miraculously saya baca beberapa kali, tiba-tiba out of nowhere serangga tu terbang dan pergi. Waktu tu saya macam fikirlah, terbang serangga pergi, adakah sebab doa aku atau bukan sebab doa aku? Itu bukan kita punya bidang skop kerja, tapi kita bersangka baik dengan Allah. Mungkinlah Allah makbulkan doa kita, atau mungkinlah serangga tu nak terbang tempat lain kan. Tapi saya suka untuk pandang, mungkin bukan sebab doa aku kan. Sebab kalau kita kata sebab doa kita macam riak, dia macam doa aku bukan doa aku. Tak kisahlah benda tu, yang penting bergantunglah kepada Allah kan. So kan nak percaya sebab Allah ni apa gerakkan serangga tu gerak, boleh, tak ada masalah kan. Tapi macam ada hadis kursi kan, Allah menurut sangkaan hamba-Nya. So apa take home message daripada apa yang saya nak sampaikan kepada kawan-kawan semua kan? Kawan-kawan balik rumah, buka surah Al-Falaq, baca setiap ayat dia. Dia kata kat situ, ya Allah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, daripada kejahatan makhluk, daripada kejahatan malam apabila ia gelap gulita, daripada kejahatan perempuan sihir apabila ia meniup pada buhul-buhul, dan daripada kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Okey. So dekat sini kan, bila kita tengok ayat seterusnya, Allah minta kita supaya minta dengan dia lindung kita, diri kita ni daripada segala kejahatan kan. Contohnya kejahatan orang yang menyihir kita, kejahatan orang yang dengki, kejahatan malam. Bila malam ni kan banyak kejahatan berlaku kan.
So surah Al-Falaq ni dia ada satu complete package, iaitu package untuk orang-orang yang merasa takut, merasa tiba-tiba takutnya jika ini berlaku dan itu berlaku kan. So baca surah Al-Falaq, dan bukan sekadar baca, tetapi baca dengan perasaan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah kawan-kawan bahawa Allah adalah pencipta kita, maka tidak ada satu mustahil pun yang boleh menghalang Allah daripada membantu kita. Okeylah, sampai sini saja. Kalau korang nak lebih faham surah Al-Falaq ni kan, sebenarnya lebih di-advise kan kalau kita baca tafsir lah, ataupun tafsir kadang-kadang pening kalau nak baca kan. So kalau ada usrah-usrah dekat kawasan rumah korang, pergilah cari usrah kan. So siapa yang teringin nak usrah online, bolehlah PM saya, insyaAllah kita akan usahakan lah. Tapi point nak katanya adalah kehidupan kita ni bukan sekadar nak cari duit, bukan sekadar nak kahwin, bukan sekadar nak ada anak kan. Sebab akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya aim kehidupan kita ni, kita akan mati kan. Dan bila kita nak mati, kita kena buat persediaan. Jadi kehidupan ni adalah satu test daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran, dan ingatlah bahawa Al-Quran itu adalah guidance datang daripada pencipta kita, supaya kita boleh survive untuk bertemu dengan Allah dekat akhirat kelak. InsyaAllah saya bukanlah orang terbaik, saya hanya men-sharekan kepada korang apa yang saya applykan daripada Al-Quran. InsyaAllah sampai sini saja. Jika korang rasa video ni bermanfaat dan memberikan kesan dalam kehidupan korang, boleh sharekan kepada emak dan ayah, kawan-kawan, adik-adik atau sesiapa saja. Tetapi jika korang tak nak share pun tak ada masalah. Tapi yang paling penting, semoga pengisian pada hari ini memberi kesan kepada korang. Dan bila mana korang ada timpa masalah dan takut, bacalah surah ini dan letakkanlah pergantungan kepada Allah yang berkuasa. Okeylah, mungkin saya akan tunggu beberapa trip ni. Kalau ada trip lah, kalau tak ada, saya balik lah. Dan jom kita baca sama-sama Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, katakanlah aku berlindung kepadamu Tuhan yang menguasai semua daripada kejahatan segala makhluk. Saya bawa Grab waktu malam kan, dan saya perempuan, saya tak tahulah apa jadi kat saya kan. Sebab semalam saya bawa Grab, ada lelaki ganggu saya kan, minta nombor telefon lah, apalah kan. Jadi nak katanya kita tak tahu kan benda tu kat mana kan gangguan akan berlaku kan. Tetapi akhirnya kita bergantung kepada Allah, kerana kita adalah hamba yang sangat lemah. Okey, Assalamualaikum.